tetapi juga dia adalah hudal linnas. Kalau kita tengok pada ayat 2 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada ayat ini Allah menyatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Pada ayat 2 surah Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitab. Demikian itulah kitab, yakni Al-Quran, la raiba fihi ay la syakka fihi, yang tidak ada sebarang bentuk keraguan yang ada pada Al-Quran itu, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya tuan-tuan, Quran ini bukan sekadar hudal lil muttaqin, tetapi juga hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Bila sebut an-nas ataupun manusia ini, terbenar manusia itu yang beriman dan terbenar manusia yang kafir, terbenar manusia yang animisme, manusia yang etis, yang tak percaya pada agama, tak percaya kepada Tuhan. Apabila mereka membaca dan mengkaji Al-Quran, maka sudah pasti mereka akan mendapat maklumat ataupun disebut sebagai hidayatul irsyad, sebagai hidayatul irsyad ataupun petunjuk daripada sudut ilmu. Karena itu kalau tuan-tuan ingat pada khutbah baru-baru ini, khutbah Jumaat baru-baru ini telah pun menyenaraikan beberapa tokoh-tokoh yang apabila mereka membaca dan mengkaji Al-Quran, akhirnya mereka convert kepada Islam. Dan ada juga di kalangan mereka yang membaca Al-Quran sekadar knowledge, sebagai nak dapatkan maklumat, nak dapatkan ilmu. Namun apabila melibatkan soal ma ba'dal maut, soal apa yang akan berlaku selepas daripada kematian, soal dosa pahala, syurga neraka, nikmat kubur, azab kubur, sirat, mizan, khaudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bab ini mereka tidak beriman, mereka tidak percaya. Maka sebab itu Allah menyifatkan orang-orang yang muttaqin itu sebagaimana pada ayat 2 juga menyatakan allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka itulah, yakni orang yang muttaqin itu apa sifatnya? Allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan benda-benda yang ghaib. Maka andainya manusia tadi yang bila mana mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk daripada sudut ilmu, namun apabila mereka meyakini dan mempercayai benda-benda yang sama'i, benda-benda yang ghaibiyat, maka mereka itu muttaqin, mereka itu bertakwa dengan maksud sami'na wa ata'na. Mereka dengar, wa ata'na, dan mereka patuh. Ada orang yang dia hanya sekadar mendengar perintah-perintah itu, tetapi daripada sudut kepatuhan itu dia kata tunggu jap, tunggu pencen besok baru nak patuh, tunggu bila dah tak larat baru nak patuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Iaitulah supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim minta penangguhan? Tunggulah pencen besok, tunggulah budak tu besar sikit. Tak. Nabi Ibrahim terus sami'na wa ata'na, terus dengar apa yang diperintahkan dengan makna memahami, dan juga wa ata'na patuh. Apabila adanya perintah hijab, bila turun perintah hijab, adakah isteri-isteri para sahabat ketika itu mohon penangguhan, tunggu beruban dulu baru nak pakai tudung? Apakah mereka mohon penangguhan nanti-nantilah, tunggu tua-tua besok baru nak tutup aurat? Tak. Mereka terus mencari kain-kain yang ada, tirai-tirai yang ada untuk dijadikan sebagai tutup, sebagai penutup aurat pada batang tubuh mereka. Apabila adanya perintah berkaitan dengan pengharaman arak secara total, apakah mereka mohon pengecualian, tunggu bagi perhabis dulu dalam balang 5-6 balang ni, perhabis dulu baru tuang?
ataupun bagi habis dulu baru tak beli hak baru. Tetapi apa yang berlaku ialah ketika itu lorong-lorong di Madinah dipenuhi dengan air-air arak yang mereka tumpahkan, yang mereka buang apabila turun ayat secara qat'i berkaitan dengan pengharaman arak itu sendiri. Artinya tuan-tuan, petunjuk yang ada kepada manusia yang muttaqin itu, mereka sami'na wa ata'na, dengar dan patuh, terus melaksanakan perintah Allah. Apabila ada perintah aqimus salah, apakah kita menangguh-nangguhkan perintah salat tersebut? Apabila ada perintah supaya faman syahida minkumus syahra falyasum, ini adalah merupakan ayat perintah. Falyasum itu dengan maksud hendaklah, lam lil amri. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di kalangan kamu syahida dengan makna hadir, ataupun dia berada dalam bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaklah, lam lil amri dengan makna wajib, dengan makna perintah, mesti dia kena berpuasa pada bulan tersebut. Namun ada tak di kalangan kita yang tidak melaksanakan perintah itu? Maka di manakah letaknya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh? Mungkin yang berlaku ialah sami'na wa asayna, kami dengar dan kami engkar. Baik, jadi tuan-tuan mati Allah SWT, Al-Quran itu hudal linnas, sebagai petunjuk linnas kepada seluruh manusia. Sama ada manusia itu beriman ataupun tidak, jika dia menjadikan Al-Quran, pasti dia akan mendapat petunjuk, yakni daripada sudut knowledge ataupun ilmu. Dan satu lagi, hidayah dengan maksud amal, hidayah dengan maksud taufiq, maknanya dia meyakini dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, di antaranya adalah berkaitan dengan perkara-perkara sama'i yang kita dengar, yang kita tak nampak dengan pandangan mata kita, seperti dosa, pahala, syurga, neraka. Karena itu tuan-tuan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati sekalian, apakah sumber kekuatan ibu-ibu, ayah-ayah datang ke surau ini tiap-tiap malam, tak pernah miss daripada malam pertama Ramadan, dan insya-Allah Allah berikan quwwatul iradah ini sampailah bila-bila, bukan setakat habis Ramadan ngayak tu ghuyub. Kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun, jadilah kamu hamba kepada Rabb, kepada Tuhan, bukan hamba kepada Ramadan. Apa sumber kekuatan yang ada kepada tuan-tuan? Dalam masa yang sama, bila tabung jalan, kita cuba cari apa yang ada dalam poket, masuk dalam tabung. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang menunaikan ibadah umrah dalam bulan Ramadan dengan satu kos yang agak tinggi. Ada yang sampai 12,000, ada yang sampai 10,000, untuk merasai bagaimana beribadah dalam bulan Ramadan di tanah haram, di Masjidil Haram di Makkah. Kenapa sanggup mengeluarkan satu kos yang agak besar, sanggup mengeluarkan satu jumlah 1/40, ataupun bersamaan 2,5% daripada wang simpanan, daripada zakat pendapatan yang dia ada, daripada zakat simpanan, daripada zakat perniagaan, padi yang ditanam, kambing yang dia bela, rebau yang dia bela, semua tu ada zakatnya. Kenapa sanggup mengeluarkan ratusan bahkan ribuan ringgit untuk diberikan kepada asnaf? Apa sumber kekuatan yang ada kepada kita tuan-tuan? Sudah barang pasti sumber kekuatan itu ialah kerana kita yu'minu billah wal yaumil akhir, kerana kita beriman dan meyakini Allah SWT dan meyakini hari akhirat, di sana adanya dosa dan pahala, nikmat kubur, azab kubur, ada yang namanya syuja'ul aqraq, ada yang namanya qiyamah, ada yang namanya mahsyar, ada yang namanya kita akan dihadapkan di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Itulah kekuatan, yakni keimanan kita benar pada perkara-perkara gaib itu menyebabkan kita melaksanakan ibadah
ketika mana kita masih hidup dalam dunia ini. Maka itu kekuatan kita. Sebab itu kita sanggup datang kerana yu'minuna billah wal yawmil akhir. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan ayat-ayat Al-Quran itu adalah bayinat. Bayinat maknanya ayat itu jelas. Ayat Al-Quran itu jelas apabila kita membaca dan mengkaji tentang sesuatu yang ada dalam Al-Quran tersebut, bahkan adalah sesuatu yang agak pelik. Apabila kita yang mengaku beriman, Islam beriman, tiba-tiba bila dibentangkan Al-Quranul Karim yang dia merupakan sesuatu yang amat jelas, tiba-tiba kita celaru antara dosa dan pahala. Tiba-tiba kita celaru antara bid'ah dengan sunnah. Kita celaru yang mana ajakan syaitan dan yang mana ajakan iblis dan juga malaikat. Syaitan dan iblis samalah. Sebagaimana disebut dalam satu ayat Al-Quran menyatakan, kamashalis syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ayat ini kita dah jelaskan pada kuliah yang lepas, berkaitan dengan syaitan itu berlepas diri daripada manusia apabila manusia itu mengikut jejak langkah syaitan, dan apabila akhirnya manusia itu disumbat ramai-ramai secara berjamaah dalam neraka, bila syaitan itu dimasukkan, mereka nak pelekah syaitan tu, lalu syaitan kata apa? Inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri daripada engkau. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku sesungguhnya takut pada Allah Tuhan sekalian alam. Dan dia sebagai furqan, sebagai furqan. Furqan maksudnya yang nak membezakan bainal haq wal batil, antara benda yang benar dan benda yang salah. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Dalam surah Al-Furqan ayat pertama Allah menyatakan, Tabarakallazi nazzala al-furqan, Maha suci Allah. Allazi nazzala al-furqan, yang menurunkan al-furqan. Apa dia Al-Furqan? Al-Furqan huwa Al-Quran. Quran itulah. Ala abdihi, ke atas hambanya, yakni Nabi SAW. Liyakuna lil alamin nazira, sebagai suatu peringatan bukan hanya sekadar kepada bangsa Arab. Bukan hanya sekadar kepada bangsa Arab ketika itu, tetapi lil alamin, kepada seluruh alam, sebagai rahmatan lil alamin, kepada seluruh sama ada manusia, apa bangsa sekalipun. Apabila dia menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, maka dia akan dapat membezakan bainal haq wal batin, antara benda yang benar dan juga benda yang salah. Dan Allah menyatakan menurunkan nazzalal furqana ala abdihi ini, Allah tidak menyebut nazzalal furqan ala nabiyhi. Allah tidak menyebut nazzalal furqan ala Muhammadin, tetapi ala abdihi, ke atas hambanya. Ini menunjukkan sifat kehambaan yang ada kepada Nabi SAW, yang menyebabkan Nabi itu dilantik sebagai Rasul, dilantik sebagai Sayyidul Mursalin, kerana sifat ubudiyah, kehambaan yang ada kepada Nabi kita SAW. Dan disebut dalam tafsir Sawi, asyraful maqam al-ubudiyah, semulia-mulia maqam kedudukan seseorang itu ialah al-ubudiyah, sifat kehambaan. Maka tuan-tuan, abang-abang, bu ayah sekalian, jadikan kita sebagai manusia yang bersifat hamba. Apabila dia sebagai hamba, apapun perintah daripada tuannya, maka dia pasti akan melaksanakan perintah itu, bukan membantah apa yang diperintahkan oleh tuannya. Kalau tuannya suruh aqimus salah, tiba-tiba dia tak sembahyang pun, adakah dia sebagai hamba kepada Allah? Maka dalam hal ini sama-samalah kita merenung, kita muhasabah. Dalam banyak-banyak perintah Allah,
Apakah kita hanya mematuhi pada part-part yang tertentu sahaja, ataupun keseluruhan apabila datang perintah itu lalu kita tunaikan dan kita laksanakan, barulah sifat ubudiyah, kehambaan yang sebenar-benar kepada Khaliq, kepada pencipta kita. Maka itulah merupakan maqam yang tinggi, sifat ubudiyah ataupun sifat kehambaan. Sebab itu Allah menyatakan nazzal al-furqana ala abdihi, kami turunkan al-furqan yakni al-Quran ala abdihi, di atas hambanya. Kemudian kata Allah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka barang siapa yang syahida, yang melihat, minkum di kalangan kamu, tengok apa? Asy-syahra yakni bulan. Siapakah di sini yang pernah tengok bulan Ramadan? Siapa pernah tengok bulan Ramadan? Siapa pun tak pernah tengok. Yang kita tengok itu adalah anak bulan Ramadan. Itu sebenarnya. Maksudnya ialah dengan dua maksud. Pertama, kalau kita sebut paman syahidah, barang siapa yang melihat, yakni melihat itu ialah melihat anak bulan Ramadan. Itu baru betul. Kalau kata tengok bulan Ramadan, tak ada siapa pernah tengok bulan Ramadan. Siapa pernah tengok bulan Ramadan? Tak pernah tengok. Yang tengok itu adalah hilal ataupun ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Maka berapa orangkah disyaratkan untuk melihat anak bulan? Dalam hal ini tuan-tuan, hanya seorang itu sudah memada. Seorang sudah memada. Berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, seorang A'rabul Badawi datang bertemu Rasulullah dan menyatakan dia telah pun melihat anak bulan Ramadan. Lalu Rasul SAW merintahkan agar Sayyidina Bilal memaklumkan bahawa besok puasa. Masa tu WhatsApp tak ada kan? Berkhabar. Walaupun seorang sudah memada. Namun dalam satu bab yang lain tuan-tuan, sebagai syahadah ataupun penyaksian ini, kalaulah seseorang itu cuba untuk menuduh dengan satu tuduhan seperti menuduh zina, berapa orang saksikah yang dia perlu datangkan untuk menguatkan hujahnya? Dia mesti mendatangkan arba'atu syuhada, 4 orang saksi. Dalam bab melihat anak bulan, seorang sudah memada. Tapi dalam bab nak menuduh dengan satu tuduhan zina, dia kena datangkan bukan seorang, bukan 2, bahkan 4 orang saksi yang melihat kejadian itu. Agak-agak susah ke payah nak datangkan 4 orang saksi? Susah ke payah? Memang susah payah. Payah kita nak datangkan arba'atu syuhada. Maka bukan senang kita nak mensabitkan dengan satu pertuduhan apabila tidak ada saksi yang melihat perlakuan tersebut. Baik. Apa perbezaan di antara dua benda ini? Pertama tuan-tuan, apabila dia melibatkan hak Allah, yakni ibadah puasa yang kita buat ini merupakan ibadah hak Allah yang kita kena tunaikan. Sudah memada, walaupun dengan seorang tengok dah cukup. Tak payah nak kena 2-3 biji bah pergi tengok anak bulan. Tak cukup, tak payah pada dengan seorang kalau nampak. Namun apabila dia melibatkan soal maruah manusia, soal maruah manusia, kita nak pelondeh hal maruah manusia ini, nak menuduh dengan satu tuduhan, kita kena mendatangkan bukan seorang, bahkan 4 orang saksi. Kerana maruah manusia ini sangat bernilai. Bukan sewenang-wenang, semudah-mudah kita nak menuduh seseorang itu dengan satu tuduhan, melainkan kena mendatangkan banyak-banyak bukti. Bukan seorang, bahkan 4. Dan dengan makna yang kedua, faman syahida minkum syahra, maka barang siapa yang berada dalam Ramadan, mana dia tak nampak pun tapi dia hidup dalam bulan Ramadan, maka fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Lam lil amri, dengan mana perintah, maka kena dia berpuasa. Namun pada ayat 183 yang di hadapan itu mendatangkan beberapa pengecualian. Antaranya kalau dia tak larat puasa, dia boleh ganti. Tapi dia tu ta'am miskin, dia kena boleh berkeluar fidyah. Itu pada ayat yang di hadapan. Kemudian wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, dan barang siapa yang adalah ia maridan sakit,
Au ala safarin, ataupun dia bermusafir yang melebihi qadar 2 marhalah. Berapakah qadar 2 marhalah? Berapa? 81 km, sebagaimana telah pun dikeluarkan oleh Irsyad Fatwa bilangan 8 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Perak. Maka apabila perjalanan itu lebih daripada 2 marhalah, maka boleh untuk dia tidak berpuasa, namun fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia kena gantilah min ayyamin ukhar pada hari-hari yang lain. Katalah tuan-tuan dia berpuasa di satu tempat. Puasa di mana yang paling lama? Di mana? Sampai lebih pada 13 jam. Di Norway berapa jam? 19 jam. Katalah dia berada di Norway 19 jam puasa. Oi, lembek oh. Lembek saya pun. 19 jam tumpah. Lalu dia pun tak berpuasa. Kenapa? Lama kot. 19 jam, kita 13 jam pun dah laih. Lalu dia tidak berpuasa. Bila dia tak berpuasa, maka kena qada ke tidak? Kena. Dia nak qada di mana? Di Malaysia, qada di Malaysia. Boleh? Kalau dia qada kat Norway 19 jam tu jugalah. Lalah dia cari manakah negeri yang paling singkat puasa dah. Katalah paling singkat Perak, paling singkat 10 jam. Dia mai Perak nak ganti ataupun nak qada, ada tinggal beberapa hari ketika berada di Norway. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Sebab tak disebutkan bulan, jenis bulan, tempat ataupun negara, tetapi yang disebut adalah min ayyam, hari itu. Bermakna kalau 3 hari dia tinggal, ganti 3 hari. Walaupun dia duduk tang mana sekalipun janji, cukup daripada sudut iddah bilangan hari tersebut. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan kamu al-yusra, kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki ke atas kamu itu al-usra, kepayahan. Artinya tuan-tuan, kalaulah ada orang yang menyatakan beribadah ini patuh pada perintah Allah ni payah, maka keterangan ataupun statement dia itu bercanggah dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan agama itu mudah. Allah nak memudahkan kamu. Tiba-tiba kita kata payahlah nak puasa, payahlah nak sembahyang, susah betul nak buat umrah, susahlah nak itu dan ini. Maka bercanggah dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Tiba-tiba tak boleh diri, gaut sana gaut sini. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak boleh maka duduk. Duduk pun tak boleh. Fa illam tastati' fa wa 'ala jambin. Maka baring. Baring pun tak boleh. Baring tak boleh buat apa? Nerap. Nerap pun tak boleh. Gunakan isyarat kelopak mata. Kelopak mata pun tak boleh juga. Gunakan isyarat hati. Hati pun tak boleh juga. Pergi mati buang lah. Kemudian walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu menyempurnakan al-iddah, bilangan-bilangan hari. Apa maksud hendaklah kamu menyempurnakan? Walitukmilul iddah ini maksudnya ialah tidak memada kita hanya sekadar tidak makan dan minum pada siang hari dalam Ramadan. Tidak memada dengan sekadar itu. Tapi dalam masa yang sama kadang-kadang kita juga melakukan maksiat-maksiat batin. Tidaklah berhajat nak membahaskan tentang ini kerana baba-baba yang lepas, tuan-tuan guru yang lepas banyak membahaskan tentang malam yada' qawla zur wal amila bihi wal falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Tidaklah berhajat nak membahaskan perkara ini, namun ialah bila Allah menyatakan walitukmilul iddah, maksudnya sempurnakan puasa itu daripada sudut zahir dan batin. Bukan takat tak makan siang dan tak makan pada siang hari, tak minum, tak bersubuh siang hari, tetapi juga dalam masa yang sama
Sempurnakan puasa dengan menjaga pandangan, pendengaran, mulut, hati, tingkah laku, akhlak, adab dan sebagainya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu membesarkan Allah. Kenapa kena besarkan Allah? Kerana tuan-tuan, kedatangan ibu ayah ke surau ini, kalaulah bukan dengan izin dan kehendak Allah, agak-agak sampai ke tak? Kalaulah bukan dengan hendak dan izin Allah, sanggup tak kita berpuasa pada siang harinya dalam keadaan panas lit-lit? Sanggup tuan-tuan ibu ayah bangun awal-awal pagi, 4:30 dah bangun untuk menyediakan sahur untuk suami dan anak-anak, melainkan dengan kehendak dan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bila Allah yang menghendaki sesuatu itu, dalam keadaan kita sebenarnya mampu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, maka siapakah yang nak kita besarkan? Walitukabbirullah, besarkan Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk mendapat ala ma hadakum, untuk mendapat hidayah. Petunjuk ini bukan semua orang dapat. Dan apakah petunjuk yang paling besar? Iaitulah Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Allah menyatakan walitukabbirullah ala ma hadakum, hendaklah kamu besarkan Allah atas hidayah, petunjuk yang telah Allah pun berikan kepada kita. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Dan kita minta supaya Allah terus memberikan sifat istiqamah, sifat konsisten dalam keadaan ketaatan ini sampailah bila-bila. Al-istiqamatu khairu min alfi karamatin. Kata ulama, sifat konsisten ini bukan senang sebenarnya. Nak konsisten daripada dulu, kini dan selamanya. Walaupun mungkin tak banyak tetapi konsisten. Khairul umur awsatuha wa adwamuha. Sebaik-baik benda itu walaupun dia pertengahan, namun sifatnya adalah adwam, berkekalan. Walaupun sehari RM1 ya kita masuk, namun tiap-tiap hari tak pernah miss RM1. Berbanding sekali masuk 100, lepas tu ngayak tu tak masuk dah. Tunggu 8 tahun pula baru masuk 100 balik. Mana lebih baik, sekali masuk 100, lepas tu 8 tahun pula dengan tiap-tiap hari RM1, ataupun satu waktu kita datang surau bawa RM1 paling komen? Mana lebih baik? Walaupun RM1 tapi dia kekal sampailah bila-bila, itu adalah lebih baik. Al-istiqamatu khairu min alfi karamatin. Dan yang keduanya tuan-tuan, walitukabbirullah ala ma hadakum, ini ialah kita menyambut kemenangan dengan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh kualiti. Maka kita bertakbir yang dinamakan sebagai takbir mursal, yang mana takbir mursal dia ada pada 2 hari raya, iaitu pada raya puasa dan pada raya haji. Bilakah bermulanya takbir mursal? Bermulanya takbir mursal ialah apabila terbenamnya matahari pada malam 2 hari raya, yakni raya puasa dan raya haji. Maka insya-Allah pada tahun ini kita akan raya bila? Cik Abu, bila kita nak raya? Kita akan raya pada 1 Syawal. Betul? Kita akan raya confirm 1 Syawal. Cuma Jumaat, Sabtu, wallahu alam, tunggu dan lihat. Baik. Jadi apabila 1 Syawal, maknanya contohlah ya, contoh. Katalah hari Jumaat, contoh. Jangan pegang pula hari Jumaat, contoh. Katalah kita solat maghrib hari Jumaat tu, mana dah terbenam matahari. Kalau ikut kata takbir mursal itu ialah bermulanya apabila terbenamnya matahari dua malam hari raya. Bila terbenam matahari masuk waktu maghrib, maka kita solat maghrib. Adakah selepas solat maghrib kita sudah boleh bertakbir secara mursal? Belum boleh lagi. Sebab kita belum dapat pengisytiharan secara rasmi. Kan? Lepas solat maghrib, wirid macam biasa. Lepas tu pukul 8-10 minit
barulah diisytiharkan bahawa besok raya. Ini contoh saja, jangan pegang pula. Maka lepas isytihar itu, boleh tak kita bertakbir secara mursal? Boleh. Takbir je lah lepas itu. Jadi takbir secara mursal, pertama tuan-tuan, sunat dilaungkan sama ada di surau, di rumah, di market, di gerbang malam, dalam kereta, di eko, di mana-mana, melainkan dalam liayau tidak dibolehkan. Takbirlah selepas daripada diisytiharkan. Dan disunatkan dengan meninggikan suara. Sunat kita menyaringkan suara, dan disunatkan sama ada lelaki atau perempuan, kanak-kanak atau dewasa, merdeka ataupun hamba. Artinya dalam bab takbir ini tidak khusus kepada kaum ayah sahaja, bahkan ibu-ibu kalaulah depa ramai-ramai 3-4 beranak sambil duk gelintin kuih, maka takbirlah 4-5 beranak, mak-mak semua. Dalam kalangan mereka disunatkan kita bertakbir. Dan tidak disunatkan bagi mereka yang sedang menunaikan ibadat haji. Yani kalau dalam raya haji pun ada takbir secara mursal, namun tidak disunatkan kepada mereka yang sedang menunaikan ibadat haji, kerana mereka disunatkan untuk bertalbiyah. Bagi orang yang buat haji tidak disunatkan untuk takbir secara mursal, mereka disunatkan untuk bertalbiyah, melainkan apabila mereka sudah bertahallul. Bila dah habis tahallul, maka boleh mereka bertakbir secara mursal. Kemudian seterusnya tuan-tuan, tidak disunatkan bertakbir secara mursal pada malam raya, yakni selepas solat pada malam hari raya. Tidak disunatkan bertakbir secara mursal pada malam hari raya fitrah selepas daripada solat pada malam tersebut. Artinya lepas solat maghrib kita belum takbir lagi sebab belum dapat perisytiharan. Dah dapat perisytiharan maka kita terus takbir sehinggalah masuk waktu isyak. Kemudian masuk waktu isyak, berhenti azan, lepas tu kita solat qabla isyak. Dah habis qabla isyak, maka solat isyak berjamaah. Lepas solat isyak ada tak takbir raya? Ada tak ada? Ada. Tidak disunatkan pada malam Aidil Fitri selepas solat, tak disunatkan. Jadi lepas sembahyang isyak tu tidak ada takbir secara mursal. Wirid macam biasa, dah habis wirid doa, lepas tu solat ba'da isyak. Dah habis solat ba'da isyak doa. Dah habis doa, maka pengurusi pun tanyalah kepada jemaah sekalian, kita nak pergi rumah siapa dulu, nak pergi takbir raya rumah-rumah. Maka Ustaz Rosli pun angkat tangan, kita pergi serbu rumah dia dulu. Maka bertakbirlah selepas itu rumah-rumah sampai bila? Sampailah lalu. Sampailah rumah yang ke-88. Kembung perut. Pergi rumah-rumah takbir. Sampai lalu boleh. Jadi nak habarnya berdasarkan apa yang disebut dalam kitab Matal al-Badrain wa Majma' al-Bahrain, tidak disunatkan bertakbir selepas isyak, yakni selepas solat pada malam hari raya fitrah. Dia berbeza dengan malam hari raya raya haji. Kalau raya haji ataupun Aidil Adha, dia dinamakan sebagai takbir muqayyad, maka disunatkan untuk kita bertakbir bermula daripada 9 hari bulan subuh hari Arafah. Itu beza kalau takbir muqayyad. 9 hari bulan kita dah boleh takbir subuh hari Arafah itu, selepas solat sampailah hari 13 Ayyamut Tasyrik. Itu beza dia. Jadi tuan-tuan, kalaulah sebelum-sebelum ni saya tak sebutlah di sini. Kalaulah sebelum-sebelum ni mungkin lepas sembahyang isyak tu takbir ramai-ramai, maka dia tidak menepati sunnah. Kerana tidak disunatkan untuk bertakbir lepas sembahyang isyak pada malam raya puasa. Kalau raya haji sunat ke tak? Raya haji sunat kita bertakbir lepas solat, namun tidaklah ditinggikan suara kerana dikuatiri, ditakuti
akan mengganggu makmum-makmum yang masbuk. Kerana lepas salat kita terus bertakbir, tengok-tengok ada 8 saf lagi yang masbuk, mereka pun celaru habis kerana imam bertakbir dengan suara yang nyaring, dengan tarannum nahwan, sehingga makmum pun celaru. Dah baca Fatihah ke belum? Maka itu sudah mengganggu makmum yang masbuk, maka haram hukum dia. Maka boleh tak takbir? Takbir secara agak perlahan, kerana jika ada makmum yang masbuk, pelankan sikit. Kalau tidak ada makmum yang masbuk, tak apalah, takbirlah macam mana pun, biasa takbir secara biasa. Jadi tuan-tuan, memada dengan 28 minit kita berbicara pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang disampaikan ini ada manfaatnya kepada kita bersama. Mohon ampun, maaf salah silap terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatul qadri fi hadhihi as-sanati wa fi kulli sanah. Allahumma ij'alna min rutaqa'i minan nar. Allahumma ij'alna min rutaqa'i minan nar. Allahumma ij'alna min rutaqa'i minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.